Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita masih lagi berada di bulan Rejab yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan. Maka, sebagaimana ulama berpesan kepada kita, Rejab adalah bulan yang kita mula menanam. Sya'ban kita akan menuaikan hasil tanaman kita. Bulan Ramadan, kita akan kutip hasil daripada apa yang kita tanamkan itu. Jadi, bermaksud bahawa bila mana kita berada di bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, ketiga-tiga bulan ini yang kita dituntut supaya bersiap siaga dalam keadaan kita memperolehi ketakwaan dan memperolehi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah harapan kita. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-61. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-88 dan 89 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Dan Nabi Musa pula merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalanmu dengan sebab kekufuran mereka. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan meteraikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Maka dengan itu mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Oleh itu hendaklah kamu tetap menjalankan perintahku seterusnya. Dan janganlah kamu menurut jalan orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa pada kalimah liyudhillu an sabilik pada ayat ke-88 surah Yunus, menurut At-Tabari, Nabi Musa
alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepada Firaun pelbagai jenis perhiasan dan harta untuk mengulur mereka melakukan lebih banyak kederhakaan, dan kemudian Engkau seksa mereka." Pendapat ini menjadikan huruf lam pada perkataan liyudillu yang sebagai lam al-aqibah, yang menjadikan perkataan selepas daripada huruf lam tersebut menjadi kesan daripada perkataan yang sebelumnya. Maka pada ayat ini perkataan liyudillu membawa konotasi makna mengakibatkan atau sehingga akhirnya. Manakala kalimah itmis pada ayat ke-88 surah Yunus pula diambil daripada perkataan tamasa yang bermaksud perubahan menuju kehancuran. Kemudian kalimah usjud pada ayat 88 surah Yunus pula diambil daripada perkataan syad yang bererti menarik dan mengikat. Menarik atau mengikat di sini bermaksud sebagai ikatlah, tariklah hati mereka sehingga tidak terbuka hati mereka untuk menerima iman. Konotasi makna ini dapat juga difahami sebagai mengunci mati hati mereka. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-88 dan 89 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa Nabi Musa AS berdoa sedemikian hanyalah kerana disebabkan sikap derhaka kaumnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semasa Nabi Musa AS membaca doa, Nabi Harun AS turut di samping baginda dan mengaminkan doa tersebut. Imam At-Tabari pula berkata menurut riwayat Nabi Musa AS tinggal selama 40 tahun setelah melafazkan doa ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan Firaun di dalam laut sebagai balasan atas sikap angkuhnya dan juga sebagai menunaikan permohonan Nabi Musa AS. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-88 dan 89 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa selepas Musa AS menyiapkan kaumnya, itu kaum Bani Israel, untuk keluar dari Mesir, beliau pun berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, Engkau telah memberi aneka perhiasan dunia kepada Firaun dan para pembantunya, sebagaimana Engkau telah memberikan harta yang banyak serta kemegahan yang besar kepada mereka, sehingga mereka dapat mendirikan istana-istana yang menjulang tinggi dan piramid-piramid yang indah, serta dapat mengeluarkan wang yang banyak untuk kepentingan dunia. Wahai Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada mereka pemberian yang banyak, namun kejayaan dan kemewahan yang mereka peroleh itu menjadikan mereka sesat dari jalan-Mu dan menyebabkan mereka menyesatkan orang lain." Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi mengatakan lagi, selepas itu Nabi Musa sekali lagi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibinasakan harta dan diturunkan bencana kepada Firaun dan pengikutnya, kerana mereka tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas berulang kali mengemukakan ayat-ayat Allah, menasihati dan membawakan bukti keterangan akan keesaan Allah, dan mereka tetap berpegang dengan kekufuran mereka, maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibiarkan dalam kesesatan. Namun doa Nabi Musa itu bukanlah kerana benci, bahkan hanyalah seperti seorang bapa yang berdepan dengan anak-anak yang sangat nakal dan tidak mendengar kata. Ucapannya itu bukanlah kerana benar-benar mahukan mereka terjerumus kepada perlakuan yang salah, tetapi ucapannya itu sebenarnya terlahir kerana kegeraman yang amat sangat. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-88 dan 89 surah Yunus ini menjelaskan bahawa bukti kemewahan Firaun pada hari ini dapat dilihat pada muzium-muzium di Mesir, yang kita akan menjumpai mumia, iaitu tubuh jenazah raja-raja yang telah diawetkan. Kehebatan teknologi awet pada zaman tersebut amat hebat, sehingga ahli kimia pada hari ini masih tidak menjumpai apakah ramuan yang menyebabkan jenazah yang telah diawet tersebut tidak rosak walaupun telah mencecah ribuan tahun.
Hamka menyatakan bahawa kehebatan dan kekayaan Fir'aun dan pengikutnya menyebabkan hati mereka menolak dari menyahut seruan Nabi Musa AS, sehingga beliau mendoakan hati mereka menjadi sekeras batu dan diazabkan dengan azab yang keras. Doa Nabi Musa ini merupakan satu sorotan yang dapat kita imbas kembali melalui ayat 132 sehingga 136 surah Al-A'raf. Pada mulanya, Fir'aun dan pengikutnya menuduh segala tanda yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai sihir. Kemudian, Allah datangkan pelbagai musibah kepada mereka seperti taufan dan serangan belalang. Namun mereka tetap tidak beriman. Sehinggalah musibah itu menjadi terlampau berat untuk mereka lalui. Maka Fir'aun dan pengikutnya meminta agar Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dihilangkan musibah, dan mereka berjanji untuk beriman sekiranya musibah itu hilang dan akan membebaskan Bani Israel daripada Mesir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-88 dan 89 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat 88 dan 89 surah Yunus ini menjelaskan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman supaya tetap teguh mempertahankan Islam apabila menghadapi pasukan musuh yang datang menyerang, dan berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya mendapat kemenangan. Selain itu, orang beriman juga diperintah supaya taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, serta menghindari perbuatan saling berbantah-bantah sesama mukmin yang menyebabkan umat Islam menjadi lemah dan hilang kekuatan. Orang beriman juga hendaklah bersabar dalam menghadapi segala kesusahan. Ini kerana Allah sentiasa bersama-sama dengan orang yang sabar. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-88 dan 89 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita supaya menjauhi sikap sombong dan bongkak sesama manusia. Ini kerana perbuatan tersebut akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat dan dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah mengambil pengajaran daripada Fir'aun dan pengikutnya yang menganggap mereka lebih mulia dan hebat sehingga mereka menindas dan menghina Bani Israel. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang suka berbangga-bangga dengan kemewahan dan pangkat mereka di dunia. Bahkan ada yang suka mengecilkan pihak lain dan menganggap diri mereka lebih mulia. Tidak kurang juga yang mempercayai bahawa segala perkara yang ada padanya merupakan hasil usaha dirinya semata-mata dan tidak ada faktor lain yang membuatkan dirinya berjaya. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah perasaan sombong. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tidak akan masuk syurga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Bertanya seorang pemuda, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan kasut yang bagus, yang baik? Beliau menjawab, baginda salam menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu jawazin zanimin mutakabbir. Mahukah kalian tahu tentang penghuni syurga? Setiap orang yang lemah diremehkan oleh orang lain, dan jika mereka bersumpah dengan nama Allah, pasti Allah akan menunaikannya. Mahukah kalian tahu tentang penghuni neraka? Mereka itu orang yang sombong, jahat dan bongkak. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah,
Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-88 dan 89 surah Yunus ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah sentiasa meniru akhlak Rasulullah SAW dan para sahabat yang sentiasa melindungi dan menyantuni golongan yang lemah seperti kanak-kanak, wanita, orang tua dan fakir miskin. Kedua, setiap orang Islam hendaklah bermuhasabah bahawa segala harta, pangkat dan nama di dunia ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Rezeki yang dikurniakan itu sepatutnya menjadikan kita lebih mudah untuk beribadah dan menyumbang kepada Islam dan umatnya. Ketiga, segala kesenangan dan kesusahan yang dihadapi di dunia hanyalah ujian yang sementara. Kesenangan dan kesusahan yang dilalui bukanlah satu alasan untuk tidak bertakwa kepada Allah. Bahkan kita hendaklah sentiasa berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik dengan segala yang dikurniakan kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.